muka surat 95 dengan kitab PDF yang telah pun dibekalkan kepada semua peserta, iaitu Al-Idhah Al-Qawaid Wal-Fiqhiyah. Jadi saya menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru Ustaz Mat Fawaz bagi meneruskan slot ya pada pagi ini. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita masuk dalam kaedah wusta ataupun al-qawaid al-mutawassithah baina al-qawaid kubra dengan qawaid al-mukhtalaf fiha. Jadi kaedah ini ada 40 kaedah yang digunakan pakai dalam mazhab Syafi'i, tak berbeza dengan mazhab yang lain juga, dan disepakati oleh mazhab Syafi'i ya. Dan dimulakan dengan al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Jadi ini kaedah yang sangat penting adalah untuk menyatakan semua mazhab adalah boleh diamalkan selagi mana tidak bercanggah dengan ijma' yang yakin. Maka ini rahmat, kerana kalau ijtihad ini terbatal, maka amalan terdulu pun terbatal juga. So dia proceed. Apa yang diputuskan dalam perundangan ataupun ijtihad fatwa, selagi mana dia adalah muktabar, yang dulu terpakai, yang akan datang ubahlah, biasalah. So al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, sebab al-ijtihadus sabiq la tunqadu ahkamuhu al-madiyah bil ijtihad al-lahiq. So, ijtihad yang baru ini dia tidak akan mengganggu ijtihad yang lama. Fayasihhu ma fa'luhu. Jadi kalau dia buat benda tu zaman dulu, katalah mahar, katalah apa-apa keputusan ijtihad daripada fatwa qadi, benda tu tetap valid. Maknanya tak perlu kita ulang semula dan membatalkan. Wa tabra'u bihi zimmah. Ijtihad apa dia, zimmah itu sudah gugur. Orang kata akademik lah. Wa tabra'u bihi zimmah tu. Jadi kita yang dulu terpakai, kalau ada apa hutang ke, ada apa-apa tanggungjawab kan, tak boleh kita nak bawa semula kes tersebut. Walakin yughayyirul hukma fil mustaqbal. Cukup pada masa yang akan datang, hukum itu berubah. Macam apa-apa keputusan, dulu kena bayar macam ni, sekarang kena bayar. Dia tidak membatalkan, tetap orang kata apa, dia efektif. Tapi bila tahun ni dah yang baru pula lah. Lintifai tarjih al-an. Kerana tak ada yang dikatakan pendapat yang lama itu lebih baik daripada yang baru, atau yang baru lebih baik daripada yang lama. So ini di antara benda yang rahmat kepada para mujtahid. Hatta dalam bukan ijtihad usuli, ijtihad peribadi kita pun kalau berubah tak membatalkan. Seperti mana kita sembahyang pada muka surat 96. Saya ambil dalam satu kaedah 2-3 minit saja sebab kita ada 40, kita nak habiskan hari ini insya-Allah. Wa min furu'i dzalika law taghayyara ijtihadu fil qiblah. Kita sembahyang berdasarkan ijtihad kita. Kali pertama kita ijtihad depan, kemudian rakaat kedua sebelah kanan pula, rakaat ketiga seterusnya dan seterusnya berubah. Empat rakaat itu adalah sah. Tidak membatalkan rakaat yang pertama kita. Sebab yang rakaat pertama itu pun kita menghadap kiblat berdasarkan ijtihad, yang kedua berdasarkan ijtihad, maka rakaat kedua tidak membatalkan rakaat yang pertama walaupun sudut dia berlainan. Begitu kita berijtihad di dalam memakai baju, yang mana najis, yang mana bersih. Sampailah orang kata apa, kebanyakan isu macam tu. So isu ini dia memberi rahmat kepada kita, kepada mujtahid lah, ataupun kepada kita yang pernah beramal dengan mazhab ini. Katalah kita asal Syafi'i, tiba-tiba 10 tahun kita mendalami, kita masuk Maliki. Adakah kita dah ubah cara semayang kita, membatalkan semayang kita yang lama? Tidak akan membatalkan semayang kita yang lama. Hatta kalau berubah sehari pun. Hari ini kita ikut Syafi'i waktu subuh, Zuhur kita ikut Maliki. Asar kita ikut Hanafi, malam Hanbali, kemudian kembali kepada Syafi'i, pun tak ada isu. Pada setiap waktu kita tukar mazhab pun tak ada isu, ya. Dan itu kesan dia. Qala al-Khatimah 98, yunqadu qada'ul qadi idza khalafa nassan yang qat'iyan au ijma'an au qiyasan jaliyan. Ini kaedah dia. Ijtihad akan terbatal ataupun hukum qadi akan terbatal kalau bercanggah dengan Quran yang nas, yang qat'i, subut dan dilalah, dan bercanggah dengan ijma' yang mutayakin, bukan bercanggah dengan empat mazhab, bercanggah dengan ijma'.
Okey, kemudian bercanggah dengan qiyas illah yang qat'iyah. So kalau berlaku sedemikian, bila kita buat audit dan semakkan, barulah pendapat yang lama itu terbatal dengan pendapat yang baru. Tetapi selama mana di dalam kitaran khilaf dan mazhab, itu boleh dipakai dan diamalkan. Okey, kaedah yang kedua, muka surat 100. Kita cuba 3 minit, kita pindah. Gitu. Idza ijtama'a al-halal wal haram, ghalaba al-haramu al-halala. Ini penambahan dia lah. Apabila bertemu, bercampur di antara halal dan haram, haram itu diutamakan ghaliban begitu. Karena itu lebih membawa kepada penjagaan agama. Tapi isu ini bila kita tak dapat kena pastilah. Ya, ini lafaz ini ada di dalam hadis mauquf tapi tidak sahih ya. Majtama'al halal wal haram illa ghalabal haramul halal. Tapi kaedah ini diguna pakai di dalam mazhab kita. Sebab tu kesan dia apa dia? Kita tengok pada muka surat 101, law ishtabahat mahramun bi ajnabiyatin mahsuratin lam tahilla. Kalau satu kampung itu ada adik-beradik susu, kita tak kenal dia, bercampur dengan orang perempuan lain, kita nak kahwin yang perempuan tu tapi tak pasti dia ni adik susu ke ataupun memang bukan adik susu, maka tak dibolehkan berkahwin. Syarat dia satu kampung lah yang mahsurat. Tapi kalau satu Malaysia tak apalah, dia luas. Ini kalau kampung yang kecil bercampur, mak kita beritahu ada adik susu kamu dalam kampung tapi mak pun tak pernah ingat rupa dia. Zaman sekarang ni tak ada isu lah sebab kita ada IC. Zaman dulu tidak ada IC. So ini gambaran terdahulu ataupun tempat-tempat yang tidak menggunakan IC dan pasport. Tapi sekarang ni tak ada. Semua negara diplomasi dia ada kad pengenalan. Wa minha, kita ambil yang mudah lah. Man ahadu abawaiha kitabiyun wal akhar majusiyun aw wathaniyun lam yahillu nikahuha wala dhabihatuha. So kalau seseorang itu bapa dia Kristian, mak dia Majusi, dia sembelih tak boleh makan. Sebab agama dia bercampur. Ya. Kahwin dengan dia pun tak boleh. Dia mesti betul-betul pure. Kemudian law ishtabaha lahmun mudzakkar. Kalau kita keliru di antara daging yang disembelih, bilahmi maitatin, dengan daging bangkai, au labanu baqarin bilabani atan, bercampur daging lembu dengan daging keldai. Sebab itu kita duk panggil atan tu tak berapa bagus. Kalau Arab dengar lah. Kan ada panggilan manja panggil atan daripada jantan. Tapi tak ada masalah sebab kita atan tu adalah singkatan atan. Singkatan kepada jantan. Jadi dalam Arab dia panggil an-nahtu. An-nahtu ni maksud kita ada memendekkan. Macam orang sebut kalimah Allah tu lah dia konsep an-nahtu. Yang mengharuskanlah Allah jadi hu. Walaupun tak ada dalam hadis lah. Cuma itu ijtihad ulama. Macam kalimah Arab Aisyah, panggil Aish. Ya Aish. So dalam kalau kita baca syarah Ibnu Aqil ada bab yang dipanggil an-nahtu. Iaitu kita simbolik lah, simbolik. Jadi atan ni keldai. Tapi al-asma' gharu mu'allalah. Asma' ni tidak bersebab. Kalau di Malaysia atan tu masuk jantan tak ada masalah. Cuma takut Arab ingat lah. Ni kenapa nama dia keldai? Walaupun apa dia bahasa Arab ni dia nama-nama binatang dia gelak, cuma orang tak panggil himar atau atan kepada manusia sebab depa ni dianggap sebagai makhluk yang tak cerdik. Au ma'un wa baulun, bercampur air kencing dengan air. Lam yajuz tanawulu syai'in minha, dalam air tak boleh minum. Okey, di sinilah ulama dulu mengharamkan ASB ya. Sebab dia bercampur. Tapi sekarang ni kita ada ijtihad daripada majlis fatwa dan semua negeri mengharuskan. Walaupun dari sudut SC tak lepas. Dan security tak lepas kat skrin ni lebih daripada 20. Al-Quran ijtihad ni membantu banyaklah kita. Sebab dia tu ada lebihan. Kalau tak guna rogi dan sebagainya, kemudian kita boleh asingkan. So 20%, 25% tu ijtihadi juga. Jadi tak apalah. Kita ambil pendapat majlis fatwa kebangsaan Malaysia yang mengharuskan pengambilan ASB.
Tapi dahulunya Penang mengharamkan, Selangor mengharamkan. Semua di atas konsep ini. Semua ulama yang mengharamkan di atas konsep ini. Ila akhirih. Okey, seterusnya kita masuk kaedah yang ketiga. Sebab saya nak target, dulu kita baca kitab Filipin, tapi kita ni saya nak pergi perhabis juga semua kaedah bagi nak dengar. Sebab ini adalah kaedah mazhab Syafi'i. Ya, penting. Muka surat 108, kaedah ni penting juga kita nak beritahu. Okey. Iaitu al-haram la yuharrimu halal. Perbuatan yang haram itu tidak akan mengharamkan benda yang halal. Sebab tu boleh berkahwin dengan orang yang berzina dan seumpama dengan dia tetap halal. Jadi misalnya dia sebut man ishtabah alaihim dirhamu halalin bi dirhamin haram halalul ijtihad. Ini yang boleh dimasukkan ke dalam ASB sebab dirham tak sama dengan makanan. Kita boleh asingkan duit. Kita boleh asingkan dengan sistem dan sebagainya. Kita ambil yang halal saja, yang haram kita asingkan. Baik. Ini kaedah juga seperti anak zina dan seumpama dengan dia. So, ada orang dalam mazhab Hambali dia tak boleh berkahwin dengan dia wanita yang berzina. Dia tidak sah. Syafi'iyah okey saja on. Itu lebih mudah. Begitu juga kahwin Cina buta. Mazhab Jumhur tidak mensahkan. Tapi Syafi'iyah kita haruskan selagi mana cukup rukun. Kita tak nak check lah niat dia nak tolong. Benda tu susah. Sebab benda tu bukannya kita... Mungkin kadang-kadang dia kahwin dengan orang tu dia tak jadi kan. Tak jadi talak. Best ya. So ihtimalat. Begitu kita tak check lah. Ya. Jadi kita berkahwin. Tak semua boleh berlaku secara sengaja lah. Baik. Kemudian kaedah yang ketiga. Al-itharu bil-qurabi makruhun. Mengutamakan dalam orang lain dalam bab ibadat makruh. So kalau kita pergi sembahyang jemaah, kita tak boleh macam fadal. Tapi depan tak apa ada belakang. Itu makruh. Sama seperti ulama menyatakan kalau kita disuruh oleh guru untuk baca kitab, kita kena terus baca. Jangan pas kat kawan. Sebab itu makruh. Tapi kalau beratuk makan, kita bagi ke orang lain, itu bagus. Lepas tu dalam sambungannya wa fi ghairiha mandubun. Disebut apa? Wa amma gharul qurabi fal itharu biha mahbubun. Kalau kita utamakan orang dalam bab dunia, tak apalah jawatan bagi orang lain. Saya tak mau. Itu adalah mandub. Kalau kita beratuk kat kantin, tak apalah. Makcik ambil dulu kita nak bas. Kerusi tu kita bagi kat orang tua-tua. Itu adalah mandub. Cuma ibadat ni kita terbalik pula. Tak apa. Kita depan je lah. Ada belakang tak apa. Itu makruh. Jadi ini di antara benda yang penting. Sama juga seperti mana belajar. Duduk di depan tu adalah aula daripada di belakang. Kata Izzuddin Abdul Salam. Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi. Seorang ulama Syafi'i yang hebat. Kariha qaumun ithara talib ghairahu binaubatihi fil qira'ah. Lianna qira'atal ilmi wal musara'ata ilaihi qurbatun. Wal itharu bil qurabi makruhun. Sebagian ulama menyatakan makruh kalau pelajar lain mengutamakan orang lain dalam gilirannya untuk membaca. So, Tok Guru buat pusingan, sekarang ni giliran Ahmad. Tak apa, saya bagi kawan lain dulu lah. Saya tak apa, saya lewat sikit. Tak apa, tak makruh macam tu. Kerana membaca ilmu dan bersegera membaca itu ibadat. Ini pemikiran Islam dia sangat, orang kata apa, sukakan ketinggian dalam nilai-nilai yang murni. Dan kita mengutamakan orang lain dalam ibadat adalah makruh. Baik. Selesai. Yang ini dia kiaskan kepada semua perkara. Kemudian kaedah yang keempat, surat 112. At-tabi'u tabi'. Yang mengikut, dia mengikut. So kalau kita sembelih binatang, dalam perut dia ada janin, bila kita sembelih, janin dia pun ikut sekali. Kita tak perlu sembelih janin tersebut sekiranya sudah mati. Kalau dia hidup, kita sembelih lah. Tapi kita sembelih mati bersama mak dia, kita boleh makan sekali. Sebab apa? At-tabi'u tabi'. Asy-syai' alladhi ju'ila tabi'an li syai'in akhar, satu benda yang dijadikan pengikut kepada orang lain, hukum dia sama.
Okey. Baik. Seperti dia bagi contoh, lau ahya syai'an lahu harimun malakat harima fil asah tab'an. Kalau dia memiliki satu tempat dan ada tempat itu sempadan yang mengelilingi dia, dia dapat sekali. Macam pokok ke apa ke. Sebab yang harim, macam harim ni macam kita kalau di masjid, dia ada beranda dia. Beranda tu dia panggil harim. So, kawasan-kawasan yang ada harim, kalau kita beli kawasan tersebut, kita dapat sekali mengikut pendapat asah. Kemudian alhamdu, kandungan yadkhulu fi bail Kalau kandungan binatang ataupun hamba sahaya, kalau kita beli anak hamba saya tu dapat sekali. Mahal tu. Makna dia, orang kata apa, dia tidak boleh jual secara asing. Janin asing, mak asing tak boleh. Jual serentak masuk dalam, kita katakan, resit tu sekali. Fala yufradu bil bai', kita tidak boleh separatekan ataupun asingkan penjualan. Dia tidak boleh asingkan penjualan sebab at-tabi' tabi'. Ini menarik. Ad-dud al-mutawallidu minal fakihah. Kalau dalam buah itu ada ulat, kita makan buah sekali ulat, dimaafkan. Ya juzu akluhu ma'ha tab'an. Tapi kalau kita bawa keluar ulat, kita makan ulat saja itu haram. La munfaridan. Kalau munfaridan tak boleh. Sebab bila kita makan buah, kita bukan niat makan ulat, tetapi ulat tu tabi' kepada buah. Jadi dimaafkan fil asah. Kemudian dia ada contoh yang at-tabi' bila gugur, yang tadi dia ikut sekali yang gugur pula. At-tabi' yasqutu bisuqutil matbu'. Man fatat salatun fi ayyamil junun, kalau seorang tu dia waktu gila dia tak sembahyang, sunat la yustahabbu qada'u rawatibiha. Sembahyang sunat pun tak perlu kita qada, tak disunatkan qada sebab yang wajib pun digugurkan, maka yang sunat pun digugurkan. So itu di antara contoh-contohnya. Baik. Seterusnya muka surat 117. Kita baca habis dulu, kalau ada bab yang kita nak detail, kita detailkan. Takut tak dengar. Bulan 2 bulan lagi kita cuti ya, bulan Ramadan. Kita cuti, kemudian kita akan masuk kitab fiqh muamalat ataupun kitab fiqhul aulawiyat dulu. Mungkin kita baca fiqhul aulawiyat dulu. Syekhuna Dr. Al-Qaradawi hafizahullah. Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Ini memang kaedah diterima pakai oleh semua orang. Tindak tanduk imam, keputusan pemerintah bergantung kepada maslahah rakyat, bukan maslahah peribadi. Keputusan, misalnya macam pengeluaran KWSP. So, keputusan itu mesti maslahah masa depan rakyat. Maksud ada pro and kontra, tapi di sudut ekonominya tak baguslah. Walaupun kita bawa keluar, tapi kita kena takrir hakikat inilah. Sebab kerajaan dia bantulah. Sebab dalam 10,000 kalau 20 tahun naik sampai 50,000. Tapi itu masalah sekarang tak ada bantuan kan. Itu yang menjadi iskaliah dan akhirnya kerajaan luluskan. Tapi kalau ikut tu tak baguslah. Sebab saya dapat maklumat di Malaysia ni yang paling pelaksanaan compulsory. EPF ni, kalau macam negara lain macam Pakistan dia tak compulsory. So, duit ini akan dilaburkan. Akhirnya kita ada 200,000 boleh dapat dekat 300-400,000 pada masa akan datang. Tetapi itulah makna dia keadaan terdesak. Desakan politik, kerajaan pun terpaksa bagi juga. Tak ada duit lah. Tapi kalau ikut, tak baguslah. Tak bagus. Sebab tu kalau tanya orang ekonomi, orang bank, dia tak bagi. Dia tak bagi. Tetapi kerajaan ada pertimbangan dia lah. Jadi ini cerita bagilah. Tapi keputusan tu ikutlah. Imam Syafi'i dia kata apa? Manzilatul imam minar ra'iyah. Manzilatul wali minal yatim. Kedudukannya seperti menjaga anak yatim. So menjaga anak yatim, kalau kita buka rumah anak yatim, kita perlu ambil betul-betul portion dia. Jangan lebih daripada 10% lah.
tidak boleh lebih daripada 10% gaji kita dan benda-benda yang melibatkan. Yang menjadi masalah sekarang ni, NGO tertentu dia ambil lebih daripada 10%. Sama ada broker kepada sekolah, ma'had tahfiz ataupun anak yatim, lebih daripada 10%. So ini telah berlakunya sedikit kezaliman ya. Sebab kita angkat charity dan kita dapat fee, upah. Sebab ini, dia bukan bisnes. Kalau bisnes tak apa. Kalau kita nak letak gaji orang tu 50-60 ribu. Gaji CEO kita ramai beratus-ratus ribu. Itu sebab dia bisnes. Tetapi untuk charity tak boleh lah macam tu. Terlampau besar. Dalil dia daripada Sayyidina Umar, inni nazaltu nafsi min malillah bimanzilati wali al-yatimi. In ihtajtu minhu fa idza asaitu radtuhu fa in istaghnaitu ista'faftu. So dia ambil bila perlu sahaja. Bila tak perlu dia tidak ambil. So ini memang trustee ni pemegang amanah, kerajaan adalah pemegang amanah. Dia tidak boleh buat projek, kerajaan ni akan dipertanggungjawabkan sebab harta ni harta fi zimmatil muslimin, di bawah tanggungan orang Islam. So katakanlah pembelanjaannya, sebab tu saya rekod di sini. Saya pribadi saya lah, saya tak berapa setuju kalau ada allowance pelancongan bagi menteri, bagi exco. Sebab ini harta rakyat. Dan benda ni boleh direview balik. Sebab mereka dah ada allowance bulanan, gaji bulanan. Kalau mereka nak melancong, itu mereka guna duit sendirilah. Sebab rakyat pun macam tu juga. Tetapi benda amalan itu masih dipraktikkan lagi. Dia ada allowance pelancongan setahun sekali melancong. Sebab tu masa banjir dulu, kita taklah salah. Tapi makna dia pasal apa tak ada menteri sebab ramai melancong daripada allowance. Kalau benda itu boleh direview balik oleh kerajaan dan dapat dilaksanakan. Nak melancong lah tapi duit sendiri, tidak menggunakan duit kerajaan sebab duit kerajaan itu duit rakyat. Kita yang bayar cukai dan seumpama dengan dia. Dapat dikurangkan itu terbaik. Sebab dari segi kaedah fiqhiyah disebutkan oleh Imam Qarafi, perbelanjaan pemerintah yang melebihi had itu dianggap pemerintah itu berhutang dengan rakyat. Katakanlah di sudut orang panggil event price lah, kiraan kita itu gaji menteri dan allowance diperlukan dalam 40,000. Maknanya bila kira-kira dia perkira RM40,000 sebulan. Okey, kita tak ada masalah gaji dia 40,000 sebab dia buat kerja pergi guna untuk rakyat dan sebagainya. Okey. Kemudian allowance pelancongan itu tak diperlukan pun untuk melancong. Bukan essential. Dia bukan satu trust. Jadi kalau dia ambil allowance tu 50,000, 100,000, pengambilan itu dianggap sebagai satu debt, sebagai satu hutang kepada kerajaan ataupun rakyat. So dia kena bayar balik benda tu. Itu dari segi fiqh lah. Dari segi legal tak ada masalah. Sebab tu fiqh ni lebih luas. Walaupun segi undang-undang kadang-kadang boleh, fiqh tak boleh. Jadi sebab tu kita tengok fiqh lebih luas daripada undang-undang yang sedia ada. Sebab dia berteraskan kepada syariah. Undang-undang boleh jadi dia follow syariah, boleh jadi dia ada best practice dia sendiri. Jadi orang kata apa? Macam kita lah. Undang-undang tak wajibkan pakai tudung, tapi di segi syariahnya haram lah, berdosa lah. Dan kita tidak boleh compound orang yang tidak pakai tudung. Cuma kalau dia berpakaian tidak senonoh, kita boleh compound lah. Dia ada enactment dia. Pakaian tidak senonoh dan tidak sopan di hadapan orang ramai. Cuma dalam bab ini, kalaulah review balik, dibentangkan di parlimen, kita tak minta potong allowance biasa. Allowance rumah ke, allowance dia punya kereta ke, tak apalah, ambil lah. Kita tak nak kacau banyak sangat. Tetapi kita cuba persoalkan isu-isu yang melibatkan allowance pelancongan. Tak tahulah kalau asatizah kata okey, bagi saya itu tak okey lah. Tidak okey sebab melancong ni dia bukan satu essential. Dia termasuk dalam tahsinat. Dia bukanlah daruriyat. So kenapa kita perlu ambil duit rakyat untuk kita melancong? Baik. Ayat ni yang menarik ni berkenaan Imam Masjid ni. Imam Wardi menyebutkan dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah ataupun dalam kitab Al-Hawil Kabir, annahu la yajuzu li ahadin min wulatil umur, tak boleh bagi pemerintah
ayunassiba imaman di salawati fasiqan. Dia tidak boleh melantik imam masjid yang fasik, yang track record dia tak bagus. Yang ini yang saya sebutkan dalam fiqh pengurusan masjid. Pemilihan imam mesti rekod baik. Walaupun sah dia punya sembahyangnya dan orang yang ikut dia pun sah, tetapi reputasi tak bagus. Sebab orang duk kata dekat masjid tu, apa nanti imam tu kadang-kadang duk pergi kedai don trup lah. Jadi kriteria itu perlu dipertingkatkan. Pemilihan itu, sebab tu kita tengok pemilihan setiap negeri itu di interview. Bukan nak menyusahkan, tapi kita tak nak pelantikan itu yang ni disebut. Wa in sahahna as-salata khalfahu, walaupun kita kata sembahyang di belakangnya sah. Li'annaha makruhatun, dia benar makruh, tidak haram tetapi makruh tak bagus untuk pentadbiran. Wa waliyul amri ma'muratun bi mura'atil maslahah. Pemerintah sekarang ni di bawah, alhamdulillah tuanku, Jabatan Agama Islam yang lantik, Jabatan Mufti yang interview dan sebagainya. Wala maslahata fi hamlin nas ala fi'lin makruh, ala fi'li makruhin. Tak ada maslahah kita ajak orang ramai buat benda makruh. Ini satu benda mantiki yang sangat bagus. Begitu yang pemimpin negara, kalau boleh pada masa akan datang, bukan sekarang ni lah, macam Sultan Nazrin bertitah, jangan lantik pemimpin yang ada kes rasuah. Itu satu titah yang bagi saya patut direkod dan dibawa dalam parlimen, dibawa dalam DUN, supaya siapa-siapa yang nak bertanding nanti rekod dia bagus. Ataupun dia telah menjalani hukuman, katakan dia ada rekod tapi tak bagus, tapi katalah dia nak masuk juga, pastikan dia telah dibersihkan, sama ada dalam bentuk mahkamah ataupun pembuktian tidak dapat dilakukan. Tapi kalau dia ada rekod dan sebagainya, saya rasa tak bagus seperti mana yang disebut oleh Tuanku Sultan Nazrin. Titah itu sangat bagus sebab bila pemimpin itu kaki rasuah, sudah tentu membuka ruang-ruang yang luas, ya. Itu di antaralah maslahah yang perlu. Tapi kalau kita lantik juga mereka yang ada problem duit, susahlah. Okey, seterusnya ini perundangan, masih dalam perundangan. Al-hudud tasqutu bisyubahat. Undang-undang jenayah, hudud, kafarah, qisas gugur disebabkan ada keraguan. Gugur bila ada keraguan. Sebab, tetapi bukan bila hudud digugurkan, ta'zir itu tidak ada. Ta'zir ada. Maksud dia hudud ni hukuman yang berat. Sebab itu kalau setiap kes yang mana kita kata, oh dia ni tak terlepas daripada hukuman. Tapi kerajaan, hakim boleh lagi menjatuhkan hukuman ta'zir. Sebagai satu, orang kata apa, pentarbiahan, satu pentakdiban. Dalam hadis yang dhaif tetapi maknanya telah diterima pakai, idra'ul hududa bisyubahat. Sebab itu Ibnu Hazm tolak hadis ini dan dia tidak pakai kaedah ni. Syubahat tidak menggugurkan hudud. Syubahat ada 3. Yang ini kita kena faham elok. Yang pertama syubhatul fa'il, ini digugurkan. Tapi kalau dicuai ditakzirkanlah. Kaman wati'a imra'atan dhannaha zaujatuh. Halilatuh tu maksud dia isteri. Kembar. Dia tak perasan. Ini pun susah berlaku lah. Tapi kalau berlaku juga nak buat macam mana? Dia sangka tu isteri dia. Rupanya adik ipar dia. Adik ipar dia pun sangka suami dia. Rupanya kakak abang ipar dia. Kahwin kembar-kembar ni. Jadi ini dia panggil syubhatu fa'il. Dia ada keraguan. Pelaku tu ada keraguan. Maka tak kena hukum hudud. Wa syubhatul mahal. Syubhatul mahal ni kena elak. Wajib elak. Bi an yakuna lil wati' fiha milkun aw syubhatun kal amatil mushtarakah wal mukatabah wa amatu waladihi wa mamluka kal mahram. Walaupun digugurkan hudud tapi haram buat. Dia ada adik. Adik itu orang kata apa? Hamba dia. So ini dipanggil syubhatul mahal. Nak jimat tak jimat. Yang mudahnya ialah seperti makanan sembelihan tadi. Ada yang disembelih, ada yang dikepok kepala. Ini dipanggil apa? Syubhatul mahal. Bila syubhatul mahal, wajib kita elak. Tapi hukuman tak kena lah. Okey? Yang terakhir adalah syubhatul madhab.
ataupun syubhatut tariq. Ini yang menjadi khilaf. Dan kalau kita berlakunya persetubuhan tak ada hudud. Macam kahwin tanpa wali, ya, kahwin tanpa saksi dia ikut. Ada wali tapi tidak ada saksi dan sebaliknya. Ataupun nikah muta'ah seperti Syiah tapi kena ta'zir lah. Wa hiya al-jihatul lati abaha biha mujtahidun ay an yakuna halalan 'inda qaumin haraman 'inda qaumin. Ini juga termasuk dalam rokok. Rokok dia panggil syubhatu at-tariq. Kalau orang tanya saya dan tanya tuan-tuan, rokok pada haram? Sebut je itulah. Sebab fatwa kita semua haram, perak lah. Tapi kita ambil yang pendapat jumhur haram. Tapi kalau kita nak suruh dia berhenti kerja kedai runcit yang jual rokok, kita tak lagi. Sebab apa? Ulama khilaf. So kita bezakan di antara fatwa dan bekerja di tempat yang ada jual rokok. Seperti Petronas, kedai runcit. Ataupun dia sendiri jual rokok. Macam mana ni? Jadi kita kata apa? Tak apalah. Duit tu masih dalam syubhat. Boleh makan. Ada anak bini. Sebab dia syubhatut tariq. So syubhatut tariq inilah yang meluaskan sedikit pekerjaan. Sebab ada ulama mengharamkan, ada ulama yang menghalalkan. Si fatwa memang kita jangan risau rokok. Tapi ada orang tertentu yang terpaksa bekerja di situ, di sini, yang mereka ini perlukan pekerjaan tersebut. Jadi ini di antara qawaid tafsir dan qawaid fatwa yang kita bina. Baik. Macam kerja pilot lah. Takkan kita nak suruh dia berhenti pula. Jelas, ha? Kemudian kaedah seterusnya yang ketujuh. So kita baca laju ni, bagus ni. 10-40. Al-hurru ghairu dakhilin tahtal yad. Orang merdeka tak boleh dimiliki. Malah tidak di bawah pemilikan. Kalau saya colek seorang wanita, boleh tak wanita tu jadi hamba sahaya saya? Boleh tak boleh? Adakah dengan tawanan itu jadi hamba sahaya? Tak boleh. Apa dia salah? Tak boleh. Sebab perempuan tu merdeka, betul tak? So orang merdeka kita tak boleh jadikan hamba sahaya kita. Dia bagi contoh, malau habasa hurran syahran. Kita penjarakan seseorang itu, coleklah. Fala yadmanu man fatau. Kita tak ganti rugi apa sebab dia bukan di bawah penjagaan kita. Bil fawad kalau rosak apa-apa. Bal bitafwid. Sebab dia orang yang merdeka. Tapi kalau kita seksa dia lain lah. Ini kita tak kat rumah. Kemudian dia sakit. Kita tak payah ganti rugi apa. Kemudian malau wati'a hurratan bi syubhatin. Dia kahwin nikah syubhat. Nikah syubhat ni makna berlaku pada iddah. Perempuan tu bagi maklumat salah. Tiba-tiba kahwin di mahkamah ada kes macam ni ya, tersilap kira. Kemudian kahwin dalam tempoh iddah. Berjima' fa ahbalaha, dia mengandungkan perempuan tersebut. Wa matat bil wiladah, dia mati beranak. Lam tajib diyatuha, tak perlu bayar denda sebab dia tu merdeka. Fil asah. Tapi kalau hamba sahaya kena bayar sebab dia yang mengandungkan perempuan tersebut. Okey, jadi ini di antara benda yang menunjukkan bahawa orang yang merdeka ini siapa tak boleh tawan dia. Peperangan lainlah. Syaitan bagi begitu. Kalau dicolek pun tidak boleh jadi hamba sahaya. Apatah lagi orang gaji. Orang gaji bukan ada hamba sahaya. Orang gaji adalah ajir. Dia adalah lesi kita. Orang yang kita hire, yang kita sewa dia. So itu benda yang perlu kita ketahui. Sebab tu dalam menjadi orang gaji ni perlu ada kontrak yang jelas ataupun arahan yang jelas. Jangan bully dia, ya. Ada setengah orang, ada orang gaji dia makan, orang gaji tak makan. Tak boleh begitu. Dia berdiri saja. Tak apalah kalau tak nak makan sekali, kita pun bagilah dia makan kat dapur makanan yang kita makan. Itu adab dia. Ini dah kita makan hai-hai. Dia makan kerupuk saja. Tak boleh begitu. Itu penyiksaan. Ingat orang gaji itu ajir. Dia bukan al-abdu. Sebab itu takbir dalam surat khabar kena ubah baliklah. Sebab sebagian akhbar dia melaporkan orang gaji itu dipanggil sebagai amah. Amah ini hamba sahaya yang boleh dijual beli. Orang gaji tak boleh dijual beli. Dia hanya berdasarkan kontrak sewa. Berapa tahun, 3 tahun.
So ini istilah-istilah yang mereka tersilap mungkin baca kitab Arab, mereka ingat memanglah kerja tu macam sama hang bos saya orang gaji ni, tapi dia bukan hang bos saya. Dia ada hak untuk minta gaji, dia ada hak untuk rehat, dia ada hak-hak dia. Okey, seterusnya. Panas pula ni. Al-harim lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Sempadan itu dipanggil nak kata apa terjemah dia? Beranda, begitu. Hukum dia sama dengan tempat tersebut. Jadi kalau masjid, misalnya dibagi di sini muka surat berapa? Wa harimul wajib ma la yatimul wajibu illa bih. So dia bagi muqaddimah lah sebagai muqaddimah. Wa min thamma wajaba ghuslu juz'in min raqabah. Kita kena basuh sedikit pada leher dan kepala ma'al wajhi. Untuk liyatahaqqaqa ghuslu. Bila kita basuh ni kita kena ubun-ubun ni kita kena pastikan muka tu kena semua. Wa ghuslu juz'in min al-'adud. Yang ni siku ni kita kena basuh lebih sikit supaya kena lengan. Wa juz' min as-saqi ma'al ka'bi. Bukan basuh buku lali tu tepat-tepat, lebihkan sikit daripada betis supaya kena. Sampailah ila akhirih. Beristimta' di antara paha ke lutut. Paha ke pusat. Dhabit dia macam mana? Kullu muharramin faharimu haramun. Semua benda-benda yang berkaitan dengan sekeliling, benda yang diharamkan, dia termasuk sekali. Termasuk masjid. Cuba kita tengok yang muka surat 124. Wa harimul masjid hukmuhu hukmul masjid. So beranda masjid, kita boleh i'tikaf kat situ, tak boleh kita jual beli kat situ, tak boleh kita tidur di situ dalam keadaan berjunub. Okey? Sebab benda itu adalah dekat dengan tempat musalla masjid dan tak boleh kita buang sampah-sampah di situ. Baik. Tapi kalau sekeliling masjid dipanggil rahbah, macam ruwak, itu dia bukan harim dia, itu tak apa. Itu tempat memang yang bersambung dengan masjid tapi dia kawal masjid, itu tidak ada mengapa. So, kaedah dalam mazhab Syafi'i, kita tengok atas itu, kullu muharramin faharimu haram illa harima duburi zaujah. Ini saja yang dihalalkan. Semua benda yang mengelilingi satu benda yang haram, hukumnya haram. Melainkan dubur seorang wanita. Walaupun dia dekat dengan lubang dubur, takut liwat, tapi dihalalkan bermain-main di situ. Itu sahaja harim yang dihalalkan. Yang lain haram. Wa huwa ma yakunu baina aliyataiha. Di antara itu maksud dubur yang bulat itu, di situ boleh bermain-main. Fa innahu la yahrumu taladzuzu bihi. Tak haram bermain di situ. Yang haram liwat. Sepatutnya kalau ikut kaedah, haram sebab dia dekat dengan liwat tapi tak diharamkan. Kama la yahrumu at-taladzuzu bi zahiri dubur. Begitu juga tidak haram seperti mana bermain dengan dubur. Maksud dia yang di luar, bahagian luar dubur. Wa in harumal wat'u fi dubur, walaupun haram berliwat. So harim dia tidak diharamkan. Tapi kalau masjid sekeliling yang dekat dengan dia haram. Kalau benda lain faraj haram. Okey? Ini di antara kaedah yang sangat penting. Baik. Wa qala Ibnu Hajar inna harimal masjid wa huwa ma yuhayya'u liqa'i nahwi khubamatihi laisa kal masjid. Ini pendapat Ibnu Hajar, iaitu harim masjid satu benda yang disediakan untuk kita buang sampah-sampah. Jadi dia bukan macam masjid, itu pendapat yang mu'tamad. Ini pendapat Ibnu Hajar. Tapi kalau guna kaedah tak boleh lah. Adapun rahbah bi fathatain fal jumhur ala addiha minal masjid. Rahbah adalah tempat yang dibina batuan seperti di tepi-tepi masjid itu hujra alaihi li ajli. Memang dibina untuk jaga masjid. Dia punya beranda dia punya tangga dia mengelilingi masjid dan bersambung dengan masjid. Wa tattasilu bil masjid, maka hukum dia sama seperti masjid. Itu lebih baik kita jaga. Sebab itu kalau kita nak kencing dalam tandas, tandas tu diasingkan, dengan kembar dengan masjid, diasingkan di luar. Itu pembinaan yang patuh syariah. Okey. Seterusnya al-qa'idah at-tasi'ah idza ijtama'a amrani
min jinsin wahid wa lam yahtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhar ghaliban. Ini seperti mana bila bergabung wuduk dengan mandi wajib. Kedua-duanya adalah jinsun wahid, iaitu apa? Taharah. Untuk membersihkan diri daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan niat dia punya matlamat tidak berbeza adalah untuk mengangkat hadas. Dakhala ahaduhuma fil akhar. Jadi wuduk itu masuk ke dalam mandi wajib. Selalunya begitu. Seseorang yang mandi wajib sudah terangkat hadas kecilnya, jadi dia tidak perlu mengambil wuduk semula. Okey. Kalau dia ambil wuduk, mandi wajib tak terangkat. Tetapi kalau dia mandi wajib, wuduk sudah berlaku ke atas diri dia. Walaupun tidak berlaku tertib. Ini dipanggil hukmiyun, konstruktif. Baik. Dia bagi contoh di sini, idza ijtama'a hadathun wa janabatun kafal ghuslu 'ala al-madhhab kama law ijtama'a janabatun wa haidun. Kalau ini orang perempuan tanya, dia berjima, kemudian dia haid, tak sempat dia mandi wajib. Mandi berapa kali? Sekali sahaja. Fayuktafa biniyatil janabah. Cukup kita mandi mengangkat hadas besar, anil haid wal janabah. Selesai tak? Ha, Ustazah? Semua telah terjawab dalam kaedah ini. Baik. Kemudian kaedah yang ke-10. I'malul kalam aula min ihmalihi. Kalau kita menggunakan perkataan dalam syarak, nas, waqaf dan sebagainya, itu lebih baik daripada kita revoke, kita batalkan. Okey? Misalnya, wa min furu'iha ma law awsa bi tablin. Kalau kita wasiatkan bagi kepada seseorang, dia ada gendang. Walahu tablu lahwin atau tablu harbin. Dia ada gendang yang sonok-sonok, ada yang untuk perang. Sahha wa humila 'alal jaiz. Jadi kita ambil gendang tu bagi kat tentera jelah. Tak payah bagi kat pemuzik. Ini kalau kita anggap gendang tu haram. Tapi kalau kita anggap gendang yang bunyi macam bila ada dia panggil apa, squad muzik tu. Bukan kompang. Kompang duf. So apa nama dia, nass alaihi. Imam Syafi'i dalam So kita settlekan wasiat tersebut. Baik. Minha law waqafa ala auladihi. Dia buat apa, waqaf ke atas anak-anak dia. Ini dipanggil waqaf zurri. Walaysa lahu illa auladu auladi. Dia tak ada anak melainkan cucu. Anak-anak dah mati dah. Humila alaihim. Maka wasiat waqaf itu dipindahkan kepada cucu-cucunya. Lita'adzuril haqiqah, kerana susah kita nak bawa kepada makna haqiqah. Anak dah mati dah. Wa sawnan li lafzi min al-ihmal, dan nak menjaga supaya dia punya lafaz waqafnya itu tidak disia-siakan begitu saja. Jadi kita masih valid. Ini di antara kaedah i'malul kalam. Kalau dokumen kita itu kita bawa kepada yang lebih, orang kata, diguna daripada kita buang. Aula min ihmalihi. Baik. Kaedah yang ke-11. Al-kharaju bid-dhaman. Ya. Satu benda itu kalau kita ada apa dia orang panggil al-ghunmu bil ghurmi, setiap rugi dia ada untung dia, setiap untung ada rugi dia. Jadi kalau siapa yang menanggung, tanggungjawab dia yang dapat keuntungan. So barang ni siapa yang tanggungjawab? Siapa yang bertanggungjawab? Pemilik. Jadi pemilik dia yang dapat keuntungan. Rugi dia juga. Sebab itu bila kita sewa rumah, dalam isu-isu essential, siapa yang nak kena pemilik rumah? Kalau yang asasi tuan rumah lah. Sebab dia masih lagi dapat keuntungan, jualan dan sebagainya, sewa. Jadi diambil daripada cerita sahabat. Ya. So hadis ini makna dia ialah ma kharaja minasyai' min ghallatin wa manfa'atin wa 'ainin fa huwa lil mushtari iwadu ma kana 'alaihi min dhamanil milki. Satu benda yang dapat hasil untung daripada keuntungan, manfaat, penggunaan itu kepada pembeli. Dia yang dapat. Dia bayar dah. Pemindahan berlaku kepadanya. Kalau rugi pun dia tanggung.
Sebab menggantikan apa yang dia tanggung daripada pemilikan. Tuan asal dia tak boleh dah. Fa innahu law talifa al-mabi' kana min dhamanihi. Kalau dia ambil barang tersebut, barang tu rosak dia kena tanggung. Jadi tuan lama tak boleh claim. Tiba-tiba dia beli tanah kita tu, tanah tu menjadi tanah pisang. Mailah sikit kat saya jual tu. Tanah tu. Kalau saya tak jual tanah ni, pisang tu tak jadi tu. Tu dia mula nak bergaduh. So kita bila dah kita bagi barang kepada orang, sama ada dengan jual, hadiah dan sebagainya, keuntungan tu kita dapat lah. Kita tak dapat dah, dapat kepada pemilik. So ini kena check betul-betul. Manusia macam itulah, masa rugi dia tak mau claim, masa untung dia baru nak claim. Okey. Baik. Kaedah seterusnya, al-khuruju minal khilaf mustahab. Ini kaedah yang sangat penting dalam kaedah fatwa. Walaupun kita ni Syafi'i, tetapi bila kita elak daripada khilaf itu baik. Walaupun Syafi'iyah mengharuskan bai'ul inah, elak daripada bai'ul inah tu lebih baik. Okey, sebab itu di bank sekarang ni walaupun dia haruskan secara tidak ada polisi dokumen, tapi secara praktikal dia masih ada BBA, tetapi bank negara dah tak galakkan guna BBA ataupun menggunakan bai'ul inah. Sebab dia macam pelakuan riba juga. Macam nikah kahwin, dia sah-sah, tak ada masalah. Cina buta pun sah, tapi kalau orang tu elak daripada Cina buta itu lebih baik. Sebab dia menjaga nama. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Walaupun kita ini tak sunat sapu kepala kita semua, tapi kita ambil wuduk sapulah kepala semua. Sebab Maliki kata tak sah. Kalau kita jenis ambil 3 helai tu, Maliki kita kamu semayang tak sah ni. Jadi apa salahnya kita sapu kepala begitu? Dia sunnahnya begitu, ambil wuduk. Mudah saja. Kita basahkan tangan kita, kita letak macam tu. Sekali saja. Itu dia dapat dah sunnah. Mazhab Syafi'i dia qiyas, ada riwayat sahabat, dia ambil 3 kali. Tapi tak apa, ambil sekali pun dah cukup dah. Daripada kita macam ni. Sapu depan dah. Ustaz Razak, orang Melayu macam tu. Dia sapu depan je. Tarik pedas sikit. Aduh. Jadi apa salahnya kita sapu semuanya. Tak ada apa-apa bebanan. Faminha istihbab ad-dalki fi taharah. Walaupun kita sunat gosok, tapi sunnahnya begitu. Sebab Maliki tak sah kalau kita tak gosok ni. Kita ambil yang gosok, sebagainya, habis. Lebih cepat daripada kita tuang ayak. Wasti'abur ra's ra'si bil mashi, kita sapu kepala semua. Wa ghaslil mani bil ma'. Saya di sini kena hurai. Air mani ni yang bersih bila mimpi. Okey. Bila mimpi tu yang bersih. Kalau bersetubuh, air mani tu najis. Sebab kata ulama Syafi'i, selalunya persetubuhan akan didahului oleh air mazi. Tak ada persetubuhan tak keluar air mazi. So bila air mazi ada, air mani tu dah bercampur dengan air mazi, automatik najis. Okey, yang bersih tu masa mimpi. Mimpi dia tidak ada air mazi, dia memang keluar begitu. Maka elok kita basuh. Kerana apa? Ulama Hanafi, Maliki kata najis. Dapat kan? Wa tertib fi qada'i salawat ni kalau satu hari lah. Kalau kita tinggal semayang, elok ikut tertib. Sebab Hanafi kata kena ikut tertib. Seperti semayang tu kena tertib, tak boleh asak dulu, zuhur dulu, qada pun macam tu. Tapi Syafi'i tak wajib. Kalau seorang tu tinggal 5 waktu, dia boleh mula insya' dulu pun boleh. Nak mula subuh dulu pun boleh. Tak ada masalah. Tapi sunat begitu. Wa tarki salatil ada khalfal qada. Sebab Maliki tak bagi. Kalau orang tu sembahyang qada, kita jangan sembahyang ikut dia. Syafi'i dia tak penting benda tu. Tapi baguslah Syafi'i ni. Dalam mazhab Hanafi dia menarik. Kalau kita sembahyang qada, jangan sembahyang depan orang, malu. Sembahyang senyap-senyap. Sebab penjagaan marah penting. Sebab itu kalau orang yang bertaubat, jangan pergi cerita dalam ceramah. Melainkan kalau ada kemaslahatan. Saya tak pernah sembahyang 30 tahun. Tak, itu cerita kepada Tuhan, kita taubat dan kita qada balik.
Ini satu dunia, kita tahu kita tinggal sembahyang. Okey. Ila akhir, banyak contoh-contoh ni. Melainkan dijaga. Bilakah kita tak perlu jaga khilaf? Kita ambil juga mazhab kita. Yang pertama, muka surat apa dia 132. Limura'atil khilafi syurutun alla yuqi'a mura'atuhu fi khilafin akhar. Jadi kalau kita buat benda tu khilaf juga, seperti mana annal fasla fil witri afdalu min waslihi. Hanafi kata buat straight macam sembahyang maghrib, kita kata boleh pisah-pisahkan dua dengan satu. Yang tu tak payah, sebab apa? Benda tu tak akan selesai sebab kita pun ada hadis. Sebab apa? Lam yura'a khilafu Abi Hanifah al-qail biman'in fasli. Lianna min al-ulama la yujizul wasla. Kalau kita kata kita buat macam tu, ada ulama kata tak bagi buat tiga. So kita buat 2-1, Hanafi kata tak boleh, tapi ada juga ulama yang tak bagi buat 3. Kalau kita macam kita buat khilaf, benda tu khilaf, tak perlulah jaga khilaf buat mazhab kita aja. Baik. Syarat yang kedua, alla yukhalifa sunnatan thabitatan sahihatan atau hasanatan. Tak bercanggah dengan sunnah yang sahih ataupun hasan. Annahu yusannu raf'ul yadain fi shalah. Hanafi kata tak sunat kita setiap kali berpindah apa rukun angkat tangan. Kita sunnah sabit daripada 20 orang sahabat dah. 20 orang sahabat kata setiap kali Rasulullah rukuk dan bangun angkat tangan. Jadi kita tak perlu jaga mura'ah Abu Hanifah. Yang ketiga, ayyaqwa mudrakuhu. Dalil kita kuat. Dalil mazhab kita kuat. Tak boleh ikut mazhab lain lah. Tapi nak tahu kuat macam mana? Kena belajar lah. Ini kaedah. Kena belajar satu persatu dengan dalilnya. Jadi ini di antara apa nama dia benda yang sangat penting. Yang menarik 134 sebelum kita berhenti sekejap. Wa min furu'ihi as-sawmu fi safar afdalu liman lam yatadarraru bih. Wa lam yura'a qawlu Daud Az-Zahiri yang kata tak sah puasa. Zahiri menyatakan siapa-siapa yang bermusafir berpuasa tidak sah puasanya sebab Tuhan suruh qada. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. So khilaf macam tu tak perlu jagalah sebab apa, ada hadis yang baik dan sebagainya, kita boleh buka dan tidak perlu kita ikut Ibnu Hazm dalam kes ini. Allahu a'lam. Kita buka soalan sedikit sebelum kita rehat. Nanti 11.30 kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita sambung balik. Ada persoalan apa-apa kah? Semua okey ya? Setakat ni jelas tak perbincangan kita? Pada yang sangkut tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa dah mengapai dah kaedah ni? Belum apai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustazah. Baru peringat tanya macam perang lah ni. Kemudian macam negeri yang ditawan tu, adakah macam wanita-wanita negeri tu ditawan? Kemudian adakah mereka ni macam jadi hamba abdi untuk orang yang tawan negeri tu? Ya, kalau ikut fiqh dia jadi hamba abdi tetapi telah dilerakkan, direvoke undang-undang tu. So mana-mana negara kalau tawan hanya jadi tahanan saja, tidak akan jadi hamba sahaya. Sebab benda itu telah dipersetujui oleh semua negara Islam di bawah OIC. So tak ada hamba sahaya, tak akan jadi hamba sahaya. Terima kasih Ustaz. Kita baca dulu ad-daf'u aqwa min ar-raf'i. Ini kaedah boleh ingat lah. Sebab itu kelebihan kaedah fiqhiyah, sirah dia ringkas dan padat. Ya, kita tak perlu panjang-panjang. Ini dipanggil apa? Kehebatan seseorang ulama, dia dapat meringkaskan kaedah dalam bentuk yang paling pendek. Sebab itu ulama sebut apa? Haqqaqa daqqaqa nan maqa raqqaqa wa wufiqa. So dia ada maqam tanmik dan tarqiq. Tanmik ni makna penggunaan bahasa yang padat, ringkas, tarqiq bahasa yang elok, indah. Kemudian seseorang itu mendapat taufik daripada Allah. Jadi daf'u syai' seperti ayat mutlaq itu lebih kuat daripada raf'i. Kalau kita tuang ayat, daf', kita tolak najis, dia tak najis ayat tersebut bersih. Tapi kalau raf'u, air yang sedikit, najis masuk ke dalam air tersebut, tak kuat jadi najis. Jadi apa dia, tuang itu lebih kuat daripada dituang.
dafi' yang mempertahankan. Izalah lemah. Daf'u syai' man'u ta'thir, dia dapat menghalang satu benda itu mengubah diri dia. Kalau tidak ada dafi' iaitu air mutlak. Sebabkan air mutlak itu dia kuat, dia mampu menghilangkan najis. Wa raf'u izalatu mawjudin, dan membuang itu adalah membuang menggugurkan satu perkara. Misalnya al-ma'u al-musta'mal idza balagha qullatan. Ini cara kita nak membersihkan air musta'mal. Nak mensucikan. Dengan kita tuang air ke atas dia, sebab ma'u qullatan ini daf'u kuat. So dia dapat membuang kelemahan air musta'mal tersebut. Wa fi 'audihi tahuran wajhan, ada dua pandangan daripada ulama Syafi'iyah. Al-mu'tamad di sisi Imam Nawawi dalam al-Minhaj ialah wa in kana al-asah annahu tahurun. Walaupun permulaan dia adalah musta'mal, boleh sebab ad-daf'u aqwa min ar-raf'i. Baik. Kita tengok contoh yang lebih nampak. Ikhtilafuddin mani' minan nikah yadfa'u ibtidaan. Perbezaan agama, kita tengok mula-mula pun tak boleh kahwin dah sebab dia pada awal dia tolak dah. Wala yarfa'uhu fil athna'i fawran bal yuqafu ila inqida'il iddah. Tetapi kalau mereka keluar daripada Islam tengah-tengah, dia tidak angkat nikah tu secara segera sebab ar-raf'u ni mengangkat ini dia lemah sikit. Jadi kena tawakuf 3 bulan dan serahkan kepada qada untuk membatalkan perkahwinan. Sebab tu di Malaysia kalau berlaku yang masuk Islam orang bukan Islam, masuk ke dalam Islam, diberi tempoh 3 kali suci atau 3 bulan kepada pasangan dia untuk berfikir nak masuk Islam atau tidak. Sebab tu isu sekarang ni kita tengok murtad dan sebagainya, perlu dilihat dalam 2 aspek. Satu, realiti, hakikat akidah seseorang. Satu lagi ialah undang-undang, perlembagaan. Dan perbincangan ini perlu kepada perbincangan ilmiah, perbincangan yang tenang, sebab isu ini bukan isu Malaysia saja, isu dunia antarabangsa. Di Mesir pun ada orang yang minta murtad, di Malaysia pun semalam dia nak murtadkan anak dia. So murtad boleh terbagi kepada 2, murtad undang-undang dan murtad tidak murtad. Walaupun dia murtad si undang-undang, kata dia dikeluarkan Islam oleh kakak dia macam nama apa? Pening. Lana ke apa tak tahulah. So di Indonesia baru ni artis murtad. Dia ikut suami dia masuk Kristian. Pening. Tetapi itu yang hakikatnya. Akidah ini pilihan insan. Sebab itu kata Imam Ghazali dalam kitab dia, kita At-Tafriqah baina al-Islam wa Zandaqah. Memurtadkan orang ni, takfir ini ialah qadiyah fiqhiyah, bukan qadiyah akidah. Sebab kalau kita mengislamkan dia pun dia tetap kafir. Abdullah bin Ubay bin Salul Islam, tetapi kafir. Sebab Islam kita ijra'kan ke atas ahkam zahir. Di zaman Rasulullah kita boleh tahu orang tu munafiqun atau tidak. Tapi zaman kita mana kita tak tahu. Benda misteri. Sebab itu perbincangan akidah hatta yakuna din kulluhu lillah. Semua kembali kepada Allah. Kita bincang dari segi undang-undang. So, undang-undang sekarang ni berhajat kepada review. Saya dulu terlibat tapi tak sempat nak bincang detail masa saya duduk di syariah AJK panel syariah dan sivil. Tetapi telah diberhentikan, kemudian saya tak tahu banyaklah, tapi tidak kita boleh tahu lah perkembangan dia. Sebab benda ni jangan bincang di sudut politik, emosi tak akan selesai. Bincang betul-betul, orang bukan Islam pun dengar pandangan kita. Sebab benda ni bukan benda di Malaysia saja, dunia antarabangsa. Dan perlu kepada banyak kekuatan ekonomi. Kadang-kadang mereka masuk Islam sebab ekonomi, sebab cinta. Keluar dah tak bercinta dah. Banyak faktor-faktor yang berlegar. So kemudian faktor pula masuk Islam bawah umur. Dan kita kena bahagikan dari segi undang-undang dan hakikat. Hakikatnya kalau budak tu katakanlah dia dimurtadkan oleh dan diluluskan di sudut perundangan jadi kafir. Dia tidak kafir di sisi Allah. Kalau dia
hati dia mutmainnun bil iman. Walaupun dari segi undang-undang, sebab undang-undang tak 18 tahun, lambat tu. Di sudut fiqh tidak letak had masuk Islam ni, sebab Sayyidina Ali masuk Islam umur 10 tahun. Umur 10 tahun dah masuk Islam tanpa minta izin kepada ibu bapa. Tapi sekarang ni undang-undang kena minta izin daripada parent. So parent dari segi legal, ibu bapa. Dari segi mahkamah syariah tidak syaratkan parent. So ini sekarang ni benda ni nak ulas sangat sensitif. Sangat sensitif. Perlu kepada ijtihad, perlu kepada kefahaman yang betul. Kita dan orang bukan Islam dan haqaiq asya' thabitah. Kehebatan kita ni, katakanlah mahkamah putus dia kafir. Sebab bapak dia nak tarik balik, mak dia nak tarik balik. Haqaiqul asya' thabitah. Nanti di akhirat, kalau dia betul-betul Islam, tetap dia Islam. Di dunia mungkin kita tak tahu. Sebab isu qada la yuhillu haraman wa la yuharrimu halalan. Ini kita kena faham. Ulama Syafi'i kata apa? Hatta Imam Syafi'i pun sebut, tak silap saya, perundangan ini tak dapat menghalalkan benda haram dan menghalalkan benda yang haram, benda yang halal. Dia hanya meletakkan hak faslul khusumah. Saya bagi contoh. Macam kisah Sayyidina Ali, baju perang dia dicuri oleh Yahudi. Dan diputuskan oleh Qadhi Suraj. Suraj kan? Tak silap saya. Baik. Siapa menang? Sayyidina Ali ke Yahudi? Dalam cerita tu. Yahudi. Okey. Adakah keputusan Suraj itu mengubah baju itu menjadi baju Yahudi? Tidak. Tidak. Ustaz Abu Hanifah dah. Tetap milik Sayyidina Ali. Cuma perundangan ni dia zahir. Dia evidence. Last sekali baru dia tengok keadilan Islam, dia masuk Islam. Lepas tu kita jangan takut. Sebab Islam ni dia ada legal tak lepas. Kita ada lagi akhirat. Kita ada alam ghaib. Tetap. Haqaiqul asya'. Lepas tu kita sebut dalam Matan Nasafi dia kata apa? Ataupun dalam Matan Nasafi ataupun Matan Kharidah. Haqaiqul asya'i thabitah. Hakikat tak akan berubah. Sabitah mana tak akan berubah. Kalau dia Islam lah. Walaupun undang-undang kata dia kafir, dia tidak kafir, dia munafik. Ibn Taymiyah dikafirkan. Imam Ghazali dikafirkan. Imam Ghazali dikafirkan. Di zaman dia. Ibn Rushdi dikafirkan. Adakah Ibn Sina dikafirkan? Adakah bila Ibn Sina dikafirkan, Ibn Sina jadi kafir? Betul tak Ustaz Abu Hanifah? Jadi kafir tak? Tidak. Tidak. So, dalam isu ni kita harap macam asatizah, guru takmir bincang secara tuntas. Tapi kita kena buat persidangan lain lah. Makna kena kumpul semua masyayikh, mufti dan sebagainya. Sebab benda ni bukan isu Malaysia saja. Isu dia antara bangsa sampai sekarang ni belum selesai 100%. Kajian saya ada, semua tak boleh nak bincang lah. Sebab benda ni takut nanti orang salah faham dan sebagainya. Tetapi hakikat akidah ini memang Tuhan kata betul. Lakum dinukum waliyadin. Kalau kita bawa masuk anak kita ke dalam Islam pun, dia tak mau, tak jadi apa juga. Kalau kita kafirkan dia pun, dia nak Islam, tak jadi kafir juga. Tetap dia Islam. Kerana Allah Ta'ala ini, bila nak beriman dengan dia, la ikrah fiddin, qadiyah mahabbah, qadiyah rahmah, halaj. Halaj orang kata dia kafir. Tapi dia tetap dikatakan awliya oleh Imam Syarbini. Orang bincang tentang Ibnu Arabi. Orang kata dia sesat. Tetapi Imam Syarbini dalam Nurul Muhtaj mengisbatkan dia awliya. Halaj mati dibunuh. Tetapi sebagian ulama mengisbatkan dia adalah awliya. Mahsuri pun ada orang kata dia awliya juga. Tapi saya tak pasti siapa yang kata tak ada jalan kita. Ada sebagai penceramah dia kata Mahsuri tu awliya. Saya pun tak tahu sebab tak sabit pengawliyakan dia tu. Tetapi Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi, Ibnu Arabi yang kitab Futuhat Makkiyah itu, dan saya pernah baca buku dia, ada Halaj pun saya pernah belajar sedikit baca buku dia. Memang ada dipanggil apa, maklumat yang tidak tepat. Seperti pandangan mereka, sebagian mereka Halaj apa nama dia,
Firaun tak masuk neraka. Itu sama ada penulisan itu tidak tepat ataupun itu pandangan yang salah lah. Lepas tu ada setengah orang cerita pasal siapa orang soleh yang ada di Malaysia ni, dia berkata yang masuk neraka alu Firaun, yang kesemuanya itu pandangan-pandangan yang bercanggah dengan usul. Tetapi pandangan yang bercanggah dengan usul tak semestinya dia tidak menggugurkan kesolehan seseorang tersebut. Jadi kena bezakan soleh dengan ilmu. Sebab itu Imam Malik kata apa? Saya ada di zaman dia 70 orang yang soleh, kalau mereka berdoa hujan turun. Tapi saya tak ambil ilmu daripada mereka. So orang-orang soleh yang kadang-kadang mereka sembahyang tahajud 300 rakaat, khatam Quran setiap hari. Kalau mereka tidak ada background akademik, pengajian dengan masyayikh, tiba-tiba jadi wali. Tiba-tiba jadi orang soleh. Tiba-tiba doa dia mustajab. Itu dia panggil majzub. Doa mereka sangat mustajab. Jadi dalam qawaid tasawuf, orang macam tu kita minta doa tapi tak ambil pandangan. Sebab dia akan bagi pandangan yang luar biasa. Seperti pandangan-pandangan kita buat amal ibadat bukan kerana syurga, bukan kerana neraka. Itu pandangan orang soleh. Itu bukan pandangan syar'i. Dan diedarkan pandangan tersebut. Kita janganlah doa harap syurga. Sedangkan Rasulullah suruh kita minta syurga. Wa idza sa'altumullah fas'alullah al-firdausal a'la. Sebab itu kitab Qawaid Tasawuf oleh Imam Zarruq Al-Maliki, satu kitab usul fiqh yang mengguideline tasawuf yang betul. Dia seorang faqih dan dia seorang sufi. Dan kalau kita baca hikam pun tak ada benda yang menafikan permintaan kita kepada Allah tentang syurga. Jadi kita kena faham bahasa orang asyikin. Bahasa asyikin ini dia tidak ada dhabit. Tak ada apa? Tak ada satu indikator, petunjuk. Tetapi kita dengar seronok lah. Misalnya, apa nama dia, macam orang bercinta. Mintalah apa saja kepada abang, abang akan bagi semua. Minta-minta tak dapat pun. Berenang. Di lautan dia sanggup berenangi. Tak pernah berenang pun. Itu dia panggil masa time asyik. So bila seorang tu, bila dia bercinta dengan Tuhan, dia mengeluarkan kalimah-kalimah yang di luar kemampuan dia. Dan itu dimaafkan. Sebab itu bila kalam-kalam awliya, kalam-kalam salihin, kata Imam Subki dalam Jam'u Jawami' wa ma khatara fi barik fazin bi mizani syar'i. Apa-apa yang terlintas ilham, benda-benda yang percakapan orang, ikatkan dengan syarak dahulu. Kalau syarak kata okey, tak okey kita tinggalkan. Tapi jangan kita menghina orang tersebut. Sekarang ni dia terbalik zaman kita sekarang ni. Kalau orang soleh tersilap, kita bubur orang soleh itu terus sangat. Tak? Jangan. Kita jangan. Manhaj kita bukan blame. Itu perang. Jangan cuba menjatuhkan karakter seseorang. Hatta kalau kita benci orang itu. Jangan cuba menghina dia. Sebab dia adalah insan, Bani Adam. Kita hanya kritik pandangan. Nu'alijul afkar bil afkar. Rawat pemikiran dengan pemikiran, bukan dengan syakhsiah. Malahnya kita sekarang ni bila syakhsiah itu disentuh dan dihina. So kalau orang tu orang soleh, kita isbat orang soleh. Tetapi al-ilmu syai'un, as-salih syai'un. Kalau kita faham manhaj ini, tidak akan ada pergaduhan. Tak akan ada hina-menghina di antara satu sama lain walaupun berikhtilaf masyarib. Saya masih ingat Syekh Muhammad Ghazali rahimahullah as-Saqaf, Imamul Du'ah, dengan Syekh Zakiyuddin Ibrahim, Syekh Sufiyah. Mereka ada perbezaan pendapat, tetapi mereka sayang di antara satu sama lain. Syekh Saleh Ja'fari seorang sufi dengan Imam Abu Zarah seorang faqih. Bila Abu Zarah meninggal dunia, yang sembayangkan jenazah Abu Zarah ialah Syekh Saleh Ja'fari, sedangkan di dunia mereka ni bergaduh sedia pendapat ini. Tetapi bila Abu Zarah meninggal dunia, yang jadi imam adalah Syekh Saleh Ja'fari. Dia setelah mana dia selesai sembahyang, dia kata apa? Alimun azhariyun idza mata baka alaihi samawati wal ard. Ulama Azhari bila mati ditangisi oleh langit dan bumi. Ini yang kita kena belajar. Kita kalau marah, malah aku nak pergi jenazah dia. Di dunia bergaduh lah. Bukan begitu. Pergaduhan berdasarkan metodologi dan afkar. Sesama kita sayang menyayangi di antara satu sama lain. Imam Syafi'i seperti diriwayatkan dalam Siyar A'lamin Nubala, dia kata apa? Afala nahtalifun. Apakah elok kita ni bila kita
Walaupun berbeza pendapat, tetapi kita masih ikhwah. Kita masih saudara. Ini yang kita ingin bawa kepada masyarakat. Jangan berbeza hati. Berbeza pandangan tak ada masalah. So, ini di antara benda yang kita isu yang berat. Macam mana pun kalau kita tak setuju dengan seseorang, kita masih bagi Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita mendoakan kebaikan untuknya. Itu lebih aula daripada kita bermusuhan dan kita menyebut kalimah-kalimah yang tidak baik kepada saudara kita Islam. Betul murtad dan sebagainya. Isu ini sangat berat. Perlu dibincangkan dalam jawatan kuasa. Perlu dibincangkan dari sudut banyak aspek. Kerana kalau kita tak dibincangkan, sebab isu ni besar. Isu riddah dan dia berkembang kerana dia ada gerakan syubhat. Dia panggil syubhat dan syahwat seperti istilah Syekh Ali Qradari. Ada syubhat dia, ada syahwat dia. Jadi kita sebagai duat, kita kena tahu peranan kita. Isu ni jangan diulas dalam bentuk ceramah, pumpang, tetapi perlu diulas dalam bentuk perundangan, diulas dalam bentuk para mufti yang berbincang dan cendekiawan berfikir, dan kita jelaskan dalam bentuk yang begitu harmoni. Rasulullah tidak bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul walaupun dia murtad. Tapi murtad dia tak nampak. Akhirnya Rasul kata apa? Aku bimbang an yuqala anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Bimbang takut orang kata Muhammad ni bunuh saudara dia. Bunuh sahabat dia. Di sini kita katakan ada manhaj siasah. Yang kerajaan kadang-kadang ambil polisi mengharmonikan keadaan. Mengelak daripada pertumpahan darah lebih afdal daripada keadaan yang lain. Sebab itu Sayyidina Ali tak hukum pembunuh Sayyidina Osman. Takut nanti berlaku lagi pembunuhan. Tetapi perkara itu tak difahami oleh Khawarij. Yang menentang Sayyidina Ali. So ini problem bagi saya, ulasan kita perlu dibahaskan dalam lajnah, dalam pada lajnah teknikal oleh para ulama kita, oleh mufti-mufti kita yang mereka adalah penjaga agama kita. Mufti-mufti semua penjaga agama daripada Perlis sampai ke Sabah Sarawak. Dibincangkan secara harmoni, dibahaskan dengan cara elok. InsyaAllah saya yakin banyak benda kita boleh selesai dengan engagement dan mubahathah. Okey. Baik. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak terikat, tidak boleh dijadikan sebab diambil dengan berlakunya maksiat. Jadi siapa yang nak ambil rukhsah tidak boleh berpunca daripada pelakuan maksiat. Misalnya dia nak musafir, nak merompak. Jadi dalam musafirnya itu dia tidak boleh buat jamak ataupun mashul khuf ataupun buat qasar. Kerana dia telah menjadikan musafirnya itu untuk melakukan maksiat. Berlainan dengan berlakunya maksiat di dalam musafir. Itu tidak membatalkan rukhsah. Kerana dia nak pergi ziarah adik-beradik dia. Terminum arak di tepi jalan. Itu dipanggil al-ma'siyah fis safar. Berlainan dengan safarul ma'siyah. Jadi di sana ada maksiyah fis safar dan safarul maksiyah. Yang mana yang pertama itu tak boleh kita buat rukhsah, yang kedua tu boleh. Timbul persoalan, kalau kita pergi tengok bola, boleh buat jamak tak? So kita tengok bola ni hukumnya tengok haram ke halal. Walaupun dia adalah harus. Kalau kita katakan dia adalah harus, maka orang pergi tengok bola boleh buat jamak dan qasar. Kalau kita kata tengok bola itu haram, maka tidak boleh buat. Itu dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Jelas ya? Kemudian yang terakhir, ke-15. Ar-rukhasu la tunatu bisyak. Juga tidak boleh diikat di atas keraguan. Kalau kita ragu, aku tadi niat jamak ke, niat qasar ke sempurna? Terus kena buat sempurna. Tadi
darah berhenti ke tak berhenti, terus batal wuduk kalau bagi orang yang mustahadah. Tadi saya ikut imam tadi, saya ni imam ni sempurna ke dia buat qasar? Terus kena sempurna. So kalau ada keraguan pada rukhsah kita, terus rukhsah itu terbatal kerana rukhsah mesti terbina di atas keyakinan. Kalau kita syak 2 marhalah, yang ni dikecualikan sebab orang kata apa, janib rahmah ataupun taisir. Cukup tak 2 marhalah? Kita ragu sedikit, boleh kita buat jamak ataupun qasar. Itu dikecualikan. So kita berhenti kat sini dulu, kita akan sambung petang ini ar-ridha bisyai'i, kaedah yang sangat penting. Ini saya kata sangat penting, ar-ridha bisyai'i ridan bima yatawalladu minhu. So tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita tunggu Dr. Nik Sarida, mungkin kita ada soal jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya Ustaz, tadi Ustaz ada sebutkan tentang mandi hadas tadi kan? Kalau kita mandi hadas, dia dah merangkumi wuduk kan? Hadas besar kan? Merangkumi wuduk sekali. Lepas tu kalau macam kita dalam mandi hadas tu tersentuh kemaluan, batal wuduk kita, adakah dia terangkat juga hadas besar tu Ustaz? Ketika itu belum lagi. Maknanya kalau sempurna hadas besar barulah batal. So cara dia ialah kita menggunakan zahir tangan, jangan menggunakan tapak tangan. Kalau kita tersentuh itu lebih aula. Kemudian satu lagi Ustaz, macam kita nak ikut sunnah Rasulullah kan, sunnah Nabi mandi hadas. Mula-mula Nabi basuh tangan dulu kan, wuduk. Ya, basuh kemaluan, kemudian basuh kemaluan, kemudian ambil wuduk seperti wuduk sembahyang, kemudian Rasulullah mandi. Dan maksudnya tak diterangkan wuduk Rasulullah pegang kemaluan atau tidak. Rasulullah hanya jurih. So boleh tengok dalam buku fiqh wanita saya ada sunnah mandi sunnah Rasulullah. Itulah saya tak ada buku tu, itu nak tanya Ustaz tu. Kalau boleh Ustaz bagi secara detail macam mana. Memang kita basuh, mula-mula lepas tu ambil wuduk, kita basuh kepala, itu sunnah. Kalau nak basuh kaki tak apa. Disunatkan basuh sebelah kanan dahulu, basuh kepala, kemudian ratakan seluruh badan. Afadha alaihi al-ma'. Rasulullah jurih ayak di badannya sampai last sekali basuh kaki. Penutup Rasulullah injak sedikit sebab tanah kan, rumah tanah. Jadi basuh dengan kaki. Kalau perempuan ada basuh dengan sabun, dulu dia guna daun bidara apa semua tu kan. Basuhkan kemaluan tu dengan ada sabun. Kasturi pun ada juga Ustaz kan? Ya. Kasturi. Limau kasturi. Apa-apa yang wangi lah untuk membuang bau. Diakhiri dengan basuh kaki. Ya. Sama dia hadas besar tu. Ya. 5 minit selesai. Ada orang mandi sampai sejam. Dia 5 hingga 10 minit dah selesai dah. Ya. Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kes murtad yang di Perlis tu kalau ikut dalam undang-undang Perlis, dia cukup seorang saja untuk menjadikan anak tu boleh dibenarkan memeluk Islam. Undang-undang syariah dia benarkan kan? Negeri lain dia perlu ibu dan bapa. Kemudian dalam perlembagaan undang-undang negara pula, ni dia sebut parent. Itu yang menjadi masalah tu kan? Itu yang masalah tu. Saya pernah ikuti masa Selangor dulu kita ada bentang. Jadi masalah parent tu yang isu tu. Kalau tak silap Ana, hak federal pun dia dah tukar lah. Dia kata atau lah ni, bukan parent keduanya, atau. Dia tak sebut atau. Ubah lagi. Mana ada masuk parlimen lagi? Datuk Zamri Hashim baru ni, dia cerita kat tempat Ana, dia kata atau kalau tak silap Ana lah. Tapi tak dengar pula depa ubah. Wallah a'lam. Dia bukan parent atau isu hangat lah makna dia kalau segi fiqh. Sebab tu apa dia semua pandangan tepat, cuma masalah macam mana nak solusi tu. Kita sekarang ni perlukan kepada mizan qada, mizan ifta, mizan dakwah. So perlembagaan pun ada mizan berdasarkan tabiat di Malaysia. Kadang kita kalau benda tu betul pun ada isu, saya rasa masalah fiqh semua jelas. Makna sebenarnya tak minta izin ibu bapa pun dia boleh masuk Islam. Dia mumayyiz, dia boleh fikir sendiri. Kalau segi fiqh tak perlu minta izin ibu bapa untuk masuk Islam. So ini sekarang ni adalah bukan Islam hakiki.
Ini Islam sudut perundangan. Saya bagi contoh. Kalau orang tu tak daftar lagi sebagai mu'allaf, adakah dia tidak Muslim? Dia Muslim. Betul tak Ustaz? Ustaz Abu Hanifah? Ya, ya. Jadi kena bezakan Muslim hakiki dengan Muslim undang-undang. Muslim undang-undang ni untuk ijraat, nak tanam kat mana, duit faraid, tidak faraid, itu saja. Tapi Muslim yang di sisi Allah Ta'ala ni bergantung kepada niat dia. Kata kalau dia tu nak masuk Islam, tak sempat pergi mengucap lagi dan pendaftaran belum berlaku, tetap dia Muslim. Hatta kalau ditanam di kubur jerat Cina pun, di Nirwana, tetap dia Muslim. Di sisi Allah lah. Hatta kalau orang Islam, dia murtad. Siapa dia panggil riddah sughra. Siapa pun tak tahu dia murtad. Dia keluar Islam, senyap-senyap. Dan siapa tak ada maklumat dia keluar Islam. Kita tanam di kuburan orang Islam, mandi jenazah dia. Tetap dia murtad, tetap dia kafir di sisi Allah. So isu ni yang kita kena jelaskan supaya kita ada orang kata apa, pandangan yang lebih luas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia kita kata dia masuk Islam. Lepas tu dia tak daftar apa, semua tak daftar lagi. Mana dia tu Islam dah lah. Islam dengan akidah, bukan dengan undang-undang. Dan hakikinya Islam dah. Ya, ya. Lepas tu oleh kerana tak daftar, nak tanam di kubur ni, mananya orang tak bagi nak tanam pasal dia tak daftar lagi. Nak buat macam mana? Siapa nak tanggung Ustaz tu? Kita tengok akhirat lah. Dan nak tanggung sama ada kerajaan ataupun kalau kata dia mati di Korea tu nak tanggung ke ataupun kerajaannya nak tanggung? Dan kita pegang zahir, tak ada bukti. Kalau ada bukti, dia pun boleh buat. Walaupun tak ada pembuktian, boleh tanam di kuburan orang Islam. Sekarang ni tak ada bukti. Kita pun tak tahu. Jadi kita dimaafkan. Dimaafkan. InsyaAllah dimaafkan. Kerajaan dimaafkan, kita pun dimaafkan. Cuma tak daftar ya. Bukti tu ada tapi tak daftar. Kalau kita katakanlah apa nama dia, tak ada, yalah memang, tapi tak ada benda yang mengesahkan, dan kalau kita buat nanti berlakunya pergaduhan. Jadi kena pergi mahkamah lah, kena ada pembuktian. Benda ni akan dibawa ke mahkamah. Macam di Selangor tu bawa ke mahkamah. Kes Hindu tu. Jadi dia kena minta perintah mahkamah pindah kubur dan sebagainya. So benda ni zaman sekarang macam tu. Macam Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ditanam perkuburan orang Islam. Cuma Allah Ta'ala larang Rasulullah semayang. Wala taqum ala qabrihi. Maka Rasulullah pun tak jadi semayang. Tidak, Rasulullah semayang jenazah dia dah. Jadi dalam isu ini, kalau kita nampak gambaran macam ni, kita tenanglah sikit. Nampak macam mana dah kita tak ada kuasa nak kubur dengan dia. Di akhirat kita tak tahulah Syekh Yusuf. Kita nak tahu benda tu kerja Tuhan. Yalah, itu betul ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Apa ni macam kalau seorang yang Islam bunuh diri tu Ustaz, macam mana kita nak kebumikan dia? Nak masuk dalam dia orang Islam? Bunuh diri tetap Muslim. Bunuh diri ni macam apa dia bunuh orang lah. Dari segi liga dia tak ada apalah. Yang ada peruntukan undang-undang cubaan bunuh diri, dia kena penjara 6 bulan tak silap, denda 1,000. So bila dia bunuh diri tak ada apa-apa, dia matilah, orang tak ada kan. Jadi di Islam dimandikan, disemayangkan, kita pun minta doa pada Allah supaya Allah Taala ampunkan dosanya. Cuma pemerintah disunatkan tak datang. Maksud dia PM, qadi, sultan tak digalakkan sembahyang jenazah dia untuk memberi peringatan. Tapi kita sebagai orang awam, sebab dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa disebut? Wa may yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Siapa yang mati dalam keadaan dosa besar tak sempat bertaubat, urusannya diserahkan kepada Allah. Kalau Allah nak seksa, Allah seksa. Kalau Allah nak ampun, Allah ampunkan. Sebab mizan di akhirat tak sama dengan mizan di dunia. Jelas Ustazah? Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Sebab itu Imam Ghazali kata apa? Kalau kita tengok orang tu mati dalam keadaan dosa besar pun, kita tak boleh doakan keburukan untuk dia. Doa semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Jangan kita pergi kubur pula. Hei muka nangkir. Rotan dia kuat-kuat. Kalau hang tak boleh rotan, hang bagi aku rotan pula. Tu ada cerita lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa muskil satu ya Ustaz. Baik Ustaz. Masalah undang-undang ni. Mananya masa dulu kita duk ceramah, kita duk apa semua tu undang-undang Islam ni, hukum hudud ni wajib. Kena buat.
Tapi hari ini pasal apa naik hak yang kata wajib tak buat? Kok mana salahnya, kok mana silapnya? Cuba Ustaz terang tengok. Jadi orang kampung jadi masalah hari ini. Sebab hari itu kita kata wajib. Lepas tu hari tu orang ni rusak iman, orang ni rusak iman. Hari ni tak apa pula. Lagu mana Ustaz? Cuba Ustaz tengok. Saya pun naik di kepala lagu ni. Lagi pada mabuk. Itu merupakan salah faham. Sebab itu Islam bukan seperti yang digambarkan oleh seseorang. Islam ni adalah syariah yang luas. Seperti saya sebutkan seperti Syekh Ali Jumaah. Islam lebih besar daripada hudud. Bukan Islam itu pada hudud saja. Sebab dalam undang-undang dia ada hindrance, halangan-halangan. Sebab hudud ni telah ditinggalkan oleh orang Islam dah hampir 200 tahun. Lama dia tak buat. So praktikal dia sangat susah nak buat. Dari sudut pelaksanaan, dari sudut halangan, dari sudut apa, orang kata apa, sanad tu dah terputus. Sanad nak buat hudud tu terputus. Cara pelaksanaan yang terbaik hakim belum lagi belum semua kuasai hudud lagi. Sebab mahkamah syariah kita ada hanya RUU 331 kan. 31331. Jadi tak lebih daripada sekian-sekian, lebih kepada ta'zir, dia tidak ada hudud. Jadi benda-benda sedemikian sepatutnya kita tak bincang dalam politik, makna kepartian. Dia akan menimbulkan isu kafir-mengkafir, itu kesilapan lah. Sepatutnya dibincangkan dalam lajnah. Kita ada lajnah. Lajnah teknikal, sivil dan syarak. Boleh dibentangkan dengan harmoni. Dia tak perlu dalam ceramah, demonstrasi. Semua tu tak menghasilkan apa-apa pun. Sebab yang pertama, tabiat Malaysia ni dia negara Islam. Cuma dia tak buat hudud itu saja. Cuma kefahaman kita dulu, bila Malaysia tak buat hudud, kita kata Malaysia bukan negara Islam. Itu kesilapan. Sebab itu dahulu macam Profesor Allahyarham Osman Muhammadi, dalam sebahagian daripada seminar yang saya ikuti, paper dia menyatakan Malaysia adalah negara Islam dan direkodkan dalam berita harian dan utusan. Namun orang politik dia ada cara fikir dia. Okey. Dia terkesan dengan pemikiran Syed Qutb rahimahullah dalam menjahiliahkan masyarakat, mujtama'. So pemikiran-pemikiran sedemikian menghasilkan satu tindakan orang meletakkan hudud sebagai indikator sebuah negara Islam, sedangkan itu bukan dia. Taliban gagal di dalam melaksanakan hudud di Afghanistan, akhirnya jatuh. Dasar yang baru dibuat oleh Taliban bukan lagi begitu. Mereka lebih demokrasi, lebih kepada hak wanita, mereka belajar daripada kesalahan yang mereka lakukan. Jadi apabila pemerintah sekarang, bila dia perintah, dia memang tak boleh buat sebab kita ni dia melibatkan banyak prosedur. Sebab negara kita ni negara dia berparlimen, beraja, dia hybrid. Jadi benda-benda sedemikian, ini yang dipanggil sebagai fi'lul mustata'. Negara Islam dibuat berdasarkan kemampuan. Kalau tak mampu buat hudud, kita ada ta'zir. Kita masih ada undang-undang yang lain. Sepatutnya dia tak berlaku peperangan parti politik sedemikian rupa. Saya sejak daripada kajian saya buat tahun 2000 berapa 4, isu yang asas yang salahnya bila kita tak menyatakan Malaysia negara Islam. Bila kita tak nyatakan Malaysia negara Islam, dia punya benda lain semua bertaburan, Syekh Yusof. Akhirnya kita tengok sendiri tak mampu nak buat. Tapi tak apalah, yang lepas nak buat macam mana, mereka boleh review balik pandangan dan sebagainya. Kita tak nak menyalahkan siapa, tapi benda ni semua kena review pandangan. Raja Najasyi bila dia masuk Islam, dia tak buat hudud, dia tak buat apa sebab dia tidak ada kemampuan, sebab kuasanya terbatas. Maka Syekh Qaradawi dalam bukunya Aulawiyat Harakat Islamiyah Marhalatun Qadimatun membahaskan tentang ketidakmampuan. Dia panggil kerajaan bila tidak mampu buat hudud, maka dia dimaafkanlah. So iskaliah kita cuba mentakfirkan dan cuba memaksa sampai peringkat kita bergaduh. Lepas kita berunding dengan kerajaan, kita ada engagement, dan Malaysia alhamdulillah saya yakin 70% kita telah melaksanakan sebahagian syariah yang baik. Review tak ada masalah. Sebab kita melaksanakan pelaksanaan fiqh. Syariah ni yang cantik. Fiqh kita banyak yang cantik. Ekonomi dia, bank dia, mahkamah syariah kita sekarang ni makin cemerlang. Jadi kita tengok daripada sudut yang positif. Jangan kita blame dalam bentuk negatif. Kalau kita kritik, kita bina, kita join kerajaan, kita masuk dan kita jadi pakar dalam satu bidang, kita boleh islah. Dan kita tengok mahkamah syariah sekarang ni bagus, ada pembaharuan, bank Islam, pembaharuan, tabung haji. Ini menunjukkan Malaysia adalah negara Islam yang sangat cantik.
Jadi kalau kita boleh bersepakat di antara semua mazhab yang ada di Malaysia ni, aliran politik, aliran dakwah, Malaysia adalah negara Islam, banyak kerja yang kita boleh buat dengan baik tanpa ada pergaduhan yang besar. Jelas Yang menghukum itu kesilapan dalam politik ya. Orang politik jauh, kita mana ada orang kita yang tidak terlibat dalam politik tak hukum siapa pun. Orang politik tapi merosakkan masyarakat, merosakkan ke semua masyarakat ni. Mereka bertanggungjawab di hadapan Allah lah. Setiap mereka akan dihadap di hadapan Allah dan mereka akan bertanggungjawab di atas semua mereka punya percakapan. So kita yang belajar, kita tak mau terlibat dalam mengkafirkan atau menyalahkan dan sebagainya. Sebab itu saya yakin kalau kita ambil metodologi, kita mengislah kerajaan lebih baik daripada berperang dengan kerajaan. Kerana saya terang saya muskil. Yang lari daripada jemaah, yang keluar daripada jemaah ni pun hukum penama ni halal. Ada jemaah ni macam NGO je, tidak ada istilah Islam. Jemaah ibarat NGO, semua tu macam keluar masuk itu tak ada kaitan dengan akidah. Okey, kesilapan kita itu kefahaman Syiah yang ada macam tu. So apa yang saya kaji, isu-isu ni kesemuanya berlakunya ulu. Ulu ni maksud dia berlebihan di dalam berpolitik. Sehingga kalau macam masuk parti, keluar parti tu adalah isu agama. Sedangkan dia macam kita masuk NGO lah, masuk persatuan ni. Dia tak ada kaitan dengan akidah. Sebab ini bukan saya yang kata. Dr. Muhammad Aimara, Dr. Qaradawi, Dr. Wahbah Zuhaili. Semuanya itu adalah ulama-ulama yang muktabar, yang jadi rujukan. Dan saya yakin kalau kita pegang macam ni, kita adalah ukhuwah. Tak ada permusuhan. Sampai sekarang ni kita tidak ada permusuhan yang siapa. Sebab kita adalah Muslim. Baik Sufi, baik Wahabi, baik Ahli Sunnah wal Jamaah, baik Asy'ari, baik Tasawuf. Kita adalah saudara. Cuma berbeza pendekatan, berbeza kefahaman. Sama dengan politik. Tapi kalau kita boleh pegang macam ni, Malaysia akan lebih kepada kehadapan. Ya.